Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi, alhamdulillah, bersama-sama dalam satu program yang sangat baik, alhamdulillah. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Coach Allen dan Coach Asriah. Jutaan bilion terima kasih kerana sudi menjemput saya sekali lagi. Seperti mana yang Coach Allen katakan awal-awal tadi, alhamdulillah, kita sepatutnya bersyukur. Jangan kita kata macam kesian orang zaman sekarang kena belajar kat dalam komputer je. Kesian budak-budak kita kena belajar kat rumah je. Patutnya kita kata macam alhamdulillah, dalam keadaan kita terkurung ni masih lagi kita boleh belajar. Just imagine kalau pas years yang dulu zaman 70-an 80-an sebelum ni, kalau kita kena kurung, maksudnya kita memang kena kurung lah. Tetapi zaman lah ni alhamdulillah, kena kurung pun tak macam kena kurung. Masihlah boleh lagi keluar dari rumah, masihlah boleh lagi berjumpa macam ni, alhamdulillah. Jadi kita kata itu cara kita nak berfikirlah supaya kita tak rasa kecewa, supaya kita tak rasa stres, supaya kita rasa masih lagi ada harapan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberi kita rasa syukur, rasa cukup, rasa bersyukur kepada Dia lah, supaya kita rasa dapat melihat dalam satu perkara tu dalam bentuk yang berbeza. Walaupun kita terkurung, tapi kita rasa bersyukur sebab masih lagi boleh menuntut ilmu. Itu satu nikmat yang cukup besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum kita mulakan, apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang rahmati Allah? Semoga sentiasa ceria, sentiasa dirahmati Allah SWT. InsyaAllah hari ini kita bersama lagi, alhamdulillah. Hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan doa yang lain pula. Itu doa yang saya percaya semua orang hafal doa ni, semua amal doa ni, ataupun at least mesti pernah dengar lah, insyaAllah. Doa ni satu doa yang sangat ringkas, tapi satu doa yang boleh buat kita menangis lah juga. Dalam PKP ni lama tak jumpa mak ayah ni. Ustaz ni pula pergi pilih doa macam ni pula. Kita kata betul lah kan. Jadi kita kata apa pun kita, sebab yalah, macam mana hebat pun kita berasal daripada ibu dan ayah. Walaupun betapa jauh pun kita dah pergi, kadang-kadang kita dah lebih jauh daripada mak ayah kita pun. Tetapi kita kena sedar bahawa yang melahirkan kita itu, walaupun kalau ada setengah orang tu mak ayah dia orang kampung je, tak tahu apa-apa pun, biasa-biasa je, kata menoreh ketah je. Tapi walaupun setinggi mana pun kita kena ingat bahawa kita datang daripada mereka. So orang kata selalu kita lihat konsert ke apa-apa yang hebat lah, orang kata kan, seminar ke apa, kita lihat penceramah tu yang hebat. Tapi yang belakang tabir tu sebenarnya yang hebat. Yang belakang tabir yang sediakan segala macam hebat. Begitulah kita, anak. Kalau dah jadi doktor ke apa, dah jadi hebat ke jadi ulama ke apa, walaupun mak ayah kita biasa, sebenarnya mak ayah kita lah yang hebat. Dialah yang menyebabkan kita memberi ruang kita untuk berjaya sampai ke tahap ini. Maka dengan itu kita pilih satu doa yang sangat popular, doa yang kita tahu, iaitu apa? Doa terhadap kedua ibu bapa. Sebagaimana kita katakan tadi, saya percaya bahawa kita semua pernah dengar tentang doa ni, dan pasti kita juga pernah baca doa ni. Maka kita pilih doa ni untuk apa? Seperti mana Coach Allen cakap awal tadi, supaya kita dapat gali lebih dalam lagi apakah maksud lagi yang ada yang mungkin kita terlepas pandang. Supaya apa? Supaya kita dapat bila kita berdoa, kita dapat lebih menghayati, bukan sekadar kita mengaminkan doa Pak Imam misalnya, sebab Imam selalu baca doa ni, ataupun kita sekadar mengulang-ulang kata-kata yang tidak memberi kesan kepada kita, hanya berdoa sahaja tapi tidak memberi kesan. Jadi mudah-mudahan
dengan kita belajar tentang doa ini sedikit sebanyak, kita bincang tentang doa ini, mudah-mudahan apabila kita berdoa tu kita lebih menghayati apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu taala. Dan pada pandangan saya sendiri yang fakir ini, yang penuh dengan kelemahan ini, saya rasakan bahawa doa ini kita tak boleh tinggal lah. Kalau macam-macam doa pun, tapi ini antara doa yang kita tak boleh tinggal dalam hidup kita. Kerana apa, seperti mana kita katakan tadi, sehebat mana pun kita datang daripada dua insan yang sangat hebat, iaitu ibu dan bapa. Itu dia. Jadi kita pilih doa ni supaya kita boleh kita sentiasa doakan mak ayah kita dengan doa ini. Kenapa saya katakan begini? Sebab seperti mana kita katakan tadi, kita ni hebat mana pun, kita datang daripada subi ayah kita, kita datang daripada rahim ibu kita. Semulia mana pun kita keluar daripada mereka. Kadang-kadang bila kita dah dewasa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, saya tak kata kepada orang lain. Sebab tu saya rasa bila saya nak cakap doa ni, sebab pula rasa macam Allah, kenapa aku pilih pula doa ni. Tapi kita katakan bahawa inilah dia, sebab hebat mana pun kita, bila kita dah dewasa ni, kita struggle kan. Macam-macam benda kita fikir, kadang-kadang kita dah ada family kita sendiri, lepas tu kita dah ada kejayaan kita sendiri, kita mengukir nama kita sendiri. Jadi bila kita dah berjaya, kadang-kadang kita lupa orang yang di belakang tabir kita. Dua insan yang susah payah melahirkan kita lupa. Kadang-kadang kita tak ingat pun, sebab kita tak tahu pun, kita tak lihat mereka. Kita tahu masa dia, kita ingat masa dia dah start marah kita. Tapi kita lupa time dia dodoi kita tu, time dia bersedia untuk beli kita punya barang peralatan untuk bayi tu. Mana kita ingat time tu, kita tak ingat. Kita duduk dalam perut mak kita pun kita tak ingat apa keadaannya. Jadi kita tak tahu perkara tersebut. Jadi kita lupa. Maka Allah SWT ingatkan kepada kita. Sebab untuk melahirkan insan yang hebat, untuk melahirkan satu negara yang hebat, dia bermula daripada ibu dan ayah. Dia bermula daripada rumah. Maka Allah SWT iktiraf perkara tersebut. Sebab apa? Dengan perantaraan ibu dan ayah kita dapat hidup. Allah iktiraf perkara tersebut. Sebab tu dalam Quran ada sebut, wa qalul hamdulillahillazi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Allah ni apa, dan mereka kata segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Jadi daripada ayat di atas kita dapat tahu bahawa Allah tu antara sifat ialah Maha Mensyukuri. So maksudnya apa? Secara mudah dia maksudnya terima kasih. Bayangkan satu zat yang hebat, dia berterima kasih kepada hamba dia. Dengan dia berterima kasih, dia apa? Maksudnya dihargai apa saja amalan baik yang kita buat. Dan Allah SWT akan bagi ganjaran terhadap apa saja amalan baik yang kita buat. Jadi dalam konteks perbincangan kita pagi ini, Allah sangat menghargai ibu bapa yang telah bersusah payah membesarkan anak dia. Sehingga kan untuk ibu bapa yang bukan Islam pun, Allah SWT suruh berlaku baik kepada mereka. Ini sebab apa? Sebagai balasan kepada mereka yang telah besarkan anak mereka dengan kasih sayang. Allah tetap balas di dunia. Kalau dia ni orang kafir pun, orang yang menentang Allah pun, tapi Allah tetap hargai mereka ni dengan apa? Allah suruh berlaku baik. Allah tak suruh ikut ajaran mereka, Allah tak suruh ikut pandangan mereka, Allah tak suruh ikut dia orang punya penyembahan bahala tu semua, tetapi Allah masih kata melakukan mereka dengan perbuatan baik dan dengan kata-kata yang baik. Sebab apa? Sebab dengan adanya mak ayah, kita dididik dengan penuh baik. Dia bagi kita pendidikan sehingga kita mampu mengenal mana baik dan mana buruk. Kita cari ilmu, kita pergi lebih daripada mereka kaji, akhirnya bawa kepada kita keadaan di mana kita diberi hidayah oleh Allah SWT. Sebab tu kadang-kadang bila kita belajar sampai tinggi-tinggi, misal sampai ke universiti, kita lihat ada amalan mak ayah kita yang tak apa-apa kena lah kita kata. Ya, kita boleh tegur, tapi tegur tu biarlah dengan cara yang beradab lah, dengan sampai menguriskan hati dia. Sebab kerana pengorbanan mereka lah kita dapat cari kebenaran tu lebih daripada mereka. Allah iktiraf perkara tersebut. Allah iktiraf bahawa ibu bapa tu walaupun ada yang kafir pun, tetapi kerana mereka lah kita dapat cari kebenaran. Maka Allah balas, apa dia Allah balas? Allah balas dengan anak-anak tu kena juga berlaku baik walaupun mak ayah itu bukan Islam pun, walaupun mak ayah itu kafir sekalipun, walaupun dia menentang Allah sekalipun, Allah tetap iktiraf bahawa mereka telah membesarkan. Sebab tu kita lihat Firaun yang bukan biological father pun, Allah suruh juga Nabi Musa balik cakap dengan kata-kata baik. Mudah-mudahan dia nak ingat kan itu.
Sebab apa? Sebab masih lagi seorang yang telah memberi peluang untuk Musa itu hidup, memberi peluang untuk Musa menyelami kehidupan. Itu yang bukan mak ayah kandung. Yang kandung, yang ibu bapa kandung tu lah lagi-lagi lah. Sebab tu kita lihat, sebelum kita pergi kepada doa ni, kita kena lihat dua ayat yang Allah ceritakan kepada kita yang membawa kepada doa ni. Itu ayat yang ke-23 di mana Allah SWT berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Jadi Allah SWT sebelum kepada ayat 24 ni, Allah SWT ceritakan kepada kita ayat 23, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu katakan kepada keduanya perkataan ataupun kalau dalam bahasa Arab dia guna perkataan uff. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucaplah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita perhati ayat di atas, selepas saja Allah SWT sebut jangan sembah selain Allah SWT, ini jangan syirikkannya dengan sesuatu, terus Allah perintah kita untuk apa? Untuk berlaku baik kepada ibu bapa. Terutama bila tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu apabila mereka telah sampai pada umur yang kita pernah lalui. Seperti mana kita keadaan bayi dan kanak-kanak itu kita benar-benar memerlukan pertolongan ibu dan ayah. Sekarang ni mereka dah sampai kepada umur yang sangat lanjut, umur yang tua, kadang-kadang umur ni kembalikan kepada mereka, kepada kanak-kanak, badan dah melemah, jiwa dah sensitif. Kadang-kadang ada benda dah lupa, kadang-kadang dia tanya kepada kita benda-benda yang dah berulang. Baru 5 saat dia tanya tadi, dia tanya balik. Sebab dia lupa tuan-tuan, bukan buat-buat. Kadang-kadang dia lupa. Maka itu budak-budak pun selalu tanya kan. Dulu kan ada orang buat iklan kan. Iklan yang dua anak duduk tanya kan, ayah duduk tanya. So teringat dia pun masa kecil macam tu juga. Jadi kita katakan bahawa mereka sampai pada jiwa yang sensitif, kadang-kadang ada lupa, maka Allah perintahkan kepada anak-anak supaya buat baik dengan sebaik-baiknya. Allah SWT kata apa? Jaga hati mereka baik-baik. Sehingga kata uff pun tak boleh. Uff ni tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, kalau uff ni kalau dalam bahasa Arab kalimah yang sangat ringan. Sebab kalau kita belajar dalam ilmu tajwid, huruf fa tu dia keluar kat bibir je. Af, uff. Bibir kita tak tutup habis pun. Macam ba tutup lagi ab. Itu makhraj huruf yang samalah dengan fa, tapi fa lagi ringan daripada ba. Dia punya angin dia af sikit. Tapi itu pun Allah tak bagi. Kalau semua tu bentuk kita kata izah halki kan, benda-benda yang datang daripada hakum itu lagi keras lah. Kita jangan kata mak dia tak nampak ke dengan sibuk ni. Kita kata orang bukan kata orang lain, kita semua pernah melalui ke keadaan macam tu. Jadi ni huruf fa duduk hujung bibir je, ada angin saja. Yang itu pun Allah tak bagi buat. Maksudnya kalimah yang paling ringan pun Allah tak bagi. Di mana apa, kalau kita ada rasa perasaan tak puas hati kat mak ayah ke, kita kalau kita tak setuju pun kita diam. Baik-baik kita diam. Kita tunggu dia time dia nak reda marah dia, kita bincang semula dengan kata-kata yang baik. Sebab ibu ayah yang dah sampai lanjut usia ni dia macam anak-anak lah. Anak-anak tengah tantrum, kita bagi nasihat, dia memang takkan dengar kan. Cakaplah apa pun kita kan, sebab anak-anak semua kecil-kecil. Semua duit kecil-kecil. Jadi kita cakap tengah marah memang tak guna. Orang kata kita yang salah kalau kita cakap masa dia tengah marah. Bagi dia habis marah dulu, dia dah reda, kita dah bagi dia makan, baru kita bercakap. Gitu mak ayah. Kita kena berbeza pandangan dengan dia pun, tapi kita boleh berbeza pandangan dengan dia sebab kadang-kadang apa yang kita dapati itu lebih betul apa daripada yang mereka dapati. Tetapi kita kena cakap dengan kata-kata yang baik. Hilangkan rasa, cuba sedaya upaya untuk tidak mengguriskan hati dia. Sebab Allah SWT sebut tentang syirik ni, tentang suruh sembah Allah SWT tu benda yang sangat besar. Lepas tu Allah sebut pasal ibu bapa. Maksudnya begitu besarnya perintah Allah SWT tu supaya tidak mengguriskan hati mak ayah. Satu Allah kata ucaplah kepada mereka perkataan yang mulia, itu kata-kata yang lembut dan hormat sungguh-sungguh kepada mereka.
Kerana terdapat dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Gharima anfun, thumma gharima anfun, thumma gharima anfun." Kalau anfun ni kalau tak silap maksudnya hidung. Kalau gharima ni maksud rendahlah hidung kamu. Macam nak kata bila Nabi sebut macam dalam bahasa Arab, istilah nak kata hinalah kamu ni. Kehinaan. Kan kalau bahasa Melayu kalau hidung tinggi itu sombong kan. Tapi kalau dalam Arab ni bila merendah ni maksudnya mana menghinakan dirilah. Gharima anfun, thumma gharima anfun, thumma gharima anfun. Qila man ya Rasulullah? Siapa yang hina ni? Kalau nak terjemah kehinaan dah. Kehinaan. Baginda ditanya, siapa yang kau masukkan ni wahai Rasulullah? Man adraka abawaihi indal kibar ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Maksudnya siapa yang kau masukkan wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, siapa sahaja yang mempunyai orang tuanya yang sudah lanjut usianya, salah satu atau kedua-duanya, namun dia tidak menyebabkan dia masuk syurga. Riwayat Muslim. Sebelum kita pergi kepada doa hari ini, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita lihat pada perintah Allah SWT. Apa yang Allah suruh? Allah suruh lakukan ihsan. Ihsan ni tuan-tuan puan-puan, dia lagi tinggi daripada adil. Adil ni apa tuan-tuan? Bila orang bagi sesuatu, kita balas setimpal dengan dia. Tetapi bila Allah kata ihsan ni perasaan kesian, perasaan belas, bila mak ayah kita bagi banyak tu, kita bagi lebih. Dan kita tak kisah, kita tak ambil kira kalau mak ayah kita bagi kurang kat kita. Itu ihsan. Sebab tu kita akan lihat kadang-kadang kita doa macam doa ya Allah. Kalau kita sampai kepada doa tu, kita akan bincang lagi insya-Allah. Kalaupun ada di antara kita yang zaman kecilnya, kadang-kadang kita kata aku dengan mak ayah aku kurang kasih sayang sikit. Mak ayah aku sibuk sangat, kurang perhatian. Tapi kita jangan lupa, kurang perhatian tu kerana apa? Sebab dia sibuk mencari rezeki untuk kita. Walaupun cara daripada segi kalau kita ikutkan tak apa betul, tetapi kita kena fikir bahawa itu sahaja yang dia faham ketika itu. Yang dia fikir ketika itu adalah untuk berjuang untuk anak-anak, sehingga dia terlupa bahawa bagi perhatian itu juga adalah suatu perkara yang sangat penting. Jadi bukan kita kena menyalahkan mereka, kita kena lihat kenapa mereka jadi macam itu. Untuk kita juga sebenarnya. Cuma kita jangan ulang kesilapan yang samalah. Tetapi kita kena lihat, kena cuba juga, fikir juga bahawa dia tetap telah lakukan apa, dia cuba sedaya upaya, mereka cuba sedaya upaya melakukan apa yang terbaik untuk kita. Jadi tetaplah kita melakukan lebih baik daripada apa yang mereka lakukan, itu Allah kata ihsan. Allah tak kata berlaku adil lah kepada mak ayah kamu. Kalau tidak habis mak ayah, habis sampai saya pun habis lah. Sebab dulu aku marah anak aku, besok anak aku marah aku juga. Adil? So kita kata macam tu, tak, ihsan. Lebih daripada tu. Kesian kat mak ayah, belas kat dia. Nanti kita tengok apa kaitan dengan doa yang kita nak bincangkan sekarang. Okay, tanpa melengahkan masa, jom kita lihat ayat ke-24 daripada surah Al-Isra. Allah SWT berfirman, wahfid lahuma janaha adzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah SWT guna ayat yang sangat-sangat cantik. Saya first time saya dengar ni masa kat masjid tu, seorang ustaz saya mengajar, saya baru faham bahawa Allah gunakan perkataan yang sangat-sangat hebat. Apa Allah kata? Rendahkanlah dirimu. Itu dia punya terjemahan. Nanti kita lihat apa sebenarnya perkataan yang Allah gunakan. Kita ambil terjemahan dulu. Allah kata rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua kerana rahmah. Bila kata rahmah ni, apa maksud rahmat ni? Sayang, kesian, simpati, empati. Itu semua rahmat. Bukan sekadar kita sayang saja, kita kesian. Kita lihat dalam keadaan yang dia dah tak berdaya, bukan kita nak balas dendam kat dia. Kita kata, ni mak ayah aku dulu buat aku macam ni, aku dendam balik, balas balik. Tak, kita rasa sayang satu. Kalau tak ada sayang, at least ada kesian. At least ada simpati. At least kata ada rasa rahmat tu, kesian kat dia. Jadi secara literal Allah guna apa? Allah guna ayat ni, Allah guna perkataan waqfit lahuma janah. Bila kata janah ni sayap. Yang burung tu janah, tu sayap. Kita mana ada sayap, tapi Allah gunakan perkataan janah. Yang ini apabila waqfit lahuma janah, maknanya rendahkan sayap kamu apabila kamu berhadapan dengan mereka berdua ni. Sehebat mana pun kalian kat bilik meeting ke, sehebat mana pun kalian kat parlimen ke, sehebat mana pun kalian kat medan perang pun, kita tahu kan bila Allah keluarkan ayat ni, orang Arab pada zaman itu mereka berperang pun, mereka hebat, mereka angkat pedang pun. So mereka hebat dalam peperangan, tapi Allah guna kata apa?
wahfid lahuma jannah. Depan mak ayah rendahkan saya. Maksud depan mak ayah kita merendah diri. Kita lihat memang burung-burung ni, kalau kita lihat, kita kaji, kita lihat burung-burung ni dia memang ada keupayaan untuk terbang. Tapi dia bila jumpa anak-anak dia rendahkan sayap. Apabila dia rendahkan sayap, maksudnya dia merendahkan diri kerana pilihan. So dia boleh meninggikan diri dia dan dia boleh merendahkan diri dia. Inilah analogi yang Allah beri kepada kita, kepada anak-anak yang sebenarnya satu peringkat umur dia ada kuasa untuk menang dengan mak ayah dia. Dia berhujah dengan mak ayah dia mesti menang. Mesti. Kerana ketika itu sebab mak ayah pun dah lemah dah. Bahkan ada setengah mak ayah yang dia pula makan hasil usaha pencarian anak-anak dia. Lepas tu kita lihat dalam kisah Yaqub alaihissalam kan. Ketika Yaqub alaihissalam dah sangat tua dah, siapa yang cari rezeki ketika itu? Anak-anak dia. Jadi dalam keadaan di mana kalau anak dia nak tinggikan diri dia, buat keputusan dengan berlawanan dengan mak ayah dia, dia boleh buat. Kerana ketika itu dia yang ketua keluarga. Kalau mak ayah tinggalkan dia, yang dia dan ketua rumah dah pun. Akan tetapi apa yang Allah ajar, mereka pilih untuk tidak menang. Maksud daripada ayat ini adalah mereka yang ada kelebihan atas ibu bapa, tapi mereka tetap cuba untuk merendahkan diri. Kita perhatikan pada seekor burung, apabila dia dekati anak dia akan rendahkan sayap dia untuk apa? Untuk dia lindung anak-anak dia daripada bahaya. Maka dapat kita fahami bahawa merendahkan sayap ini mengandungi perasaan kasih sayang, ihsan serta merendah diri. Kita buat ni kerana apa tuan-tuan? Kerana rahmah. Bukan kadang-kadang bila kita tak ada pilihan time kecil-kecil tu, kita sayang mak ayah kita ke apa, ataupun kita dengar cakap ayah kita belum lagi teruji sebab kita takut semata-mata. Jadi bila kita dah sampai dewasa ni, baru kita akan teruji. Betul tak? Betul kita. Macam mana kita dengan mak ayah? Time tu Allah uji kita. Sombong tak sombong kita? Tinggi tak tinggi kita? Bongkak tak bongkak kita? So Allah letak apa? Allah kata buat gitu kerana apa? Kerana rahmah terhadap mereka. Kerana mereka dulu telah jaga kita. Masa kecil dia jaga kita. Nyamuk pun kalau boleh dia tak bagi kita hinggap. Okay, majoriti mak ayah lah kita kata macam ni. Dan kita katakan apa tu, soal najis kita pun dia yang bersihkan. Dia sayang. Kadang-kadang kita budak kecil kan dia kencing merata, berak merata, tapi semua mak ayah sabar dengan perkara tersebut. Begitu juga kita kalau dalam satu keadaan di mana kadang-kadang mak ayah pun ada satu ketika dan dia pun dah macam baby lah. Kita terpaksa bersihkan dia, kita terpaksa mandikan dia. Cuma dalam keadaan-keadaan macam itu, maka Allah suruh kita apa? Allah tak kata kamu kena sabar. Allah kata kamu kena bagi rahmat. Sebab sabar tu bukan semua yang mudah. Sebab memang orang kata jaga seorang anak tu, 10 orang anak tu mahayat boleh buat. Nak jaga seorang ayah tak boleh. Nak jaga seorang ibu pun tak boleh. Sebabnya apa? Sebab anak-anak ni mak bapak boleh marah. Mak bapak boleh hutan. Kita tak boleh hutan mak ayah kita. Kita tak boleh marah mak ayah kita. Itu beza. Jadi bagi saya analogi tak tepat. Sebab tak boleh. Jadi waktu Allah suruh apa? Allah bagi, kalau kamu tak suka pun, kamu kena bagi rasa kesian. Allah tahu kamu benci keadaan ni, susah, menyusahkan kamu, tapi kamu kena rasa rahmat, kesian kat dia. Satu lagi maksud, kalau kamu mahukan rahmat daripada Allah SWT, kalau kita nak rahmat, kalau kita nak kasih sayang daripada Allah SWT, kita pun kena bersifat rahmat kepada orang lain, terutama mak ayah. Dan kita memang berharap rahmat daripada Allah, maka memang kita kena jaga sikap kita dengan ibu bapa. So Nabi pun kata seorang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Kan Nabi tengok ada seorang sahabat dia kata aku tak pernah cium anak-anak aku. Nabi kata seorang yang tak menyayangi tidak akan disayangi. Jadi kita pun sama. Kita walaupun mungkin mak ayah kita tak buat macam tu, tapi atas dasar rahmat kita kesian kat mak ayah kita cium. Mereka tak cium tak apa, kita cium. Kita balas balik apa yang kita buat, ihsan lebih daripada apa yang mereka buat daripada kita. Walaupun mungkin ada antara kita ada yang tali pinggang pernah melekat kat tubuh, mungkin ada yang pernah kena kerengga ke apa sebab ada mak ayah kan macam-macam ataupun kena hedikan yang melekat kat dalam hati kita kan. Tapi atas rasa rahmat, kasih sayang, kesian, tetap kita kena kasihi mereka. Seperti mana mereka kasih kita masa baby, bukan masa kita kanak-kanak tu, masa kita baby. Baby mana ada orang normal, tak ada orang tiba-tiba dapat baby orang normal tak sayang baby. Melainkan memang dia tak nak baby tu. Dia tak nak bayi tu. Tetapi orang normal mereka menanti-nanti kedatangan bayi tersebut. Maka kita kasihani mereka tu seperti mana mereka kasih ketika kita masa bayi tu. Masa time umur sebelum jalan tu mak ayah memang sayang sangat lah. Especially sebelum dapat anak yang lain yang sayang sangat lah. Yang tu kita kena perhatikan.
Dan walaupun dia tak tunjuk kasih sayang pun, dia bagi kita duduk rumah dia bagi kita pelajaran, itu tanda dia sayang lah. Kadang-kadang mak ayah kita tak reti nak tunjuk cara. Bukan orang zaman sekarang belajar parenting semua, tengok internet semua, dulu mana ada. jadi tak ada salahkan mereka. Cara tak sama. Dan zaman kita ni lain, kita belajar, mak ayah pandai cakap lembut-lembut dengan anak kan, macam tu kan. Jadi kita tutup je, kita anggap sahaja mak ayah tak pernah buat salah kat kita. Kita tutup kekurangan mereka, kita kata kat ya Allah, kasihinya mereka, sesungguhnya apa saja kesilapan yang mereka lakukan, ya Allah aku dah maafkan, aku lupakan, aku tahu apa yang mereka buat pasti ada alasan. Aku tetap anggap mereka telah lakukan kebaikan padaku. Kesilapan mereka kalau ada sangatlah kerdil kalau nak dibandingkan dengan jasa mereka besar kat aku. Maka rahmatilah mereka ya Allah. Dan aku yakin mereka tu seperti mana mereka kasihinya aku ketika aku kecil. Maksudnya kita sebut perkataan tu walaupun kita tahu mak ayah ni kita lebih kurang, tapi kita sebut ayat ni seolah-olah kita nak cover lah mak ayah kita ni depan Allah. Ya Allah, bagi aku itu kasih sayang Allah. Kau janganlah ambil itu sebagai tindakan yang zalim ya Allah. So kadang-kadang orang kata kalau mak ayah aku tak sayang, tak masuklah doa ni. Tak, Allah nak ajar kita supaya macam mana pun kita tetap appreciate apa yang mak ayah kita buat. Walaupun kasih sayang tu sikit lah sangat. Kenapa ya tuan-tuan? Kenapa kita kena buat macam ni? Nanti kita lihat kenapa kita kena buat macam ni. Kadang-kadang kita tahu dalam pergaulan antara anak dengan ibu bapa ni tak sama. Ada ibu bapa yang pelik. Ada ibu bapa yang mudah nak bawa bincang. Ada yang memang susah. Ada yang cakap apa pun, kadang-kadang kita buat apa pun salah. Memang ada yang macam tu. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah tahu apa yang ada dalam diri kita, perasaan kita. Allah tahu apa yang kita lalui. Dan Allah tahu apa yang kita terpaksa hadapi untuk menghadapi perangai ibu bapa kita ni. Dan kalau kita bersikap baik, maka Allah tetap tahu. Kalau hati kamu baik pun Allah tahu. Kalau kamu rasa macam tak suka pun Allah tahu. Tetapi apa yang Allah nak ialah Allah nak kita jadi seseorang yang memaafkan kekurangan ibu bapa kita. Mudah-mudahan dengan apa tuan-tuan puan-puan muslimat, mudah-mudahan dengan kita nak maafkan mereka, Allah juga akan memaafkan kesalahan kita. Itu sebenarnya. Kita selalu tengok, mak ayah buat macam ni. Kita kalau kesilapan orang lain, terutama mak ayah lah. Sebab mak ayah yang paling rapat kita detail ingat. Tapi kita dengan Allah, ya Allah, ampunlah aku, ya Allah, rahmatilah, ya Allah. Sebab aku tak sengaja, ya Allah. Pandai pula kita doa. Yang tu. Sebab tu kita kata macam tu. Kita kena doa macam tadi sebab apa? Supaya seolah-olah kita kata ya Allah memang mak ayah aku dah sayang. Kita cover untuk mak ayah kita. Kita backup mak ayah kita. Bukan kita dakwa mak ayah kita depan mahkamah Allah. Bukan begitu. Cumanya sebagai kita yang sekarang jadi mak ayah, daripada doa ni kita boleh faham pula bahawa kalau kita nak anak-anak kita sayang kita kena bagi rahmat dah. Itu pelajaran dari sisi lain pula. Apabila kita sebagai anak, kita ambil doa ni sebagai sisi walaupun mak ayah aku tak bagi kasih sayang, aku rahmatlah juga kat dia. Sebab kalau tidak, aku tak sampai tahap ni. Tapi kalau kita ambil sisi ni daripada seorang mak ayah, aku kena bagi kasih sayang. Kalau tidak anak-anak aku tak bagi kasih sayang kat aku. Macam tu. Kalau tidak, hanya simpati je lah. Simpati ni dia bukan love sangat, kesian je lah. Kesian ni dekat orang tepi jalan pun kita boleh kesian. Kalau boleh kita nak anak kita sayang kita. So, kita kena bagi kasih sayang dulu. Dan cara kita doa macam ni juga sebenarnya bukti kita nak bagi kasih sayang kat mak ayah. Supaya Allah boleh kesian kat kita. Kan? Sebab tu Nabi kata tadi, siapa yang tak ada rahmat, Allah takkan, siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Kalau kita pun dengan mak ayah pun kita kira satu-satu, bayangkan kalau Allah kira satu-satu kat kita. Itu je sebenarnya kita kena letak state kita. Kita tak nak, jadi kita jangan buat mak ayah kita macam tu. Kalau dah buat silap, semua orang buat silap, saya buat silap. Tak ada orang perfect, semua orang pernah bergaduh dengan ayah. Ada orang yang baik tak pernah bergaduh, tapi saya ni orang yang tak baik lah. Semua pernah bergaduh dengan mak ayah. Jadi kita kata macam, sebab tu ada dalam hadis kan, syaitan lapor kat iblis kan. Aku dah buat anak bergaduh dengan mak ayah. Tapi syaitan kata apa tak cukup. Nanti dia akan berbaik pula dengan mak ayah. Seolah-olah syaitan pun tahu memang mak ayah ni memang macam tu hubungan dia. Dalam hadis tu panjang lah, dia kata apa, seorang kata aku dah telah berjaya menyebabkan suami dan isteri tu bercerai. Itu bagus. Yang tu bagus. Tapi apa nak, kita bukan persoal tu, yang nak kita kata bahawa memang bab bergaduh dengan mak ayah ni perkara yang memang selalu berlaku. Tetapi apa kita buat, selagi masih ada masa, jangan lokek perkataan mak ayah maafkan saya, ibu ayah minta ampun. Kita dah waras balik, pergi minta ampun balik. Selagi masih ada ruang sebelum dia pergi. Kalau dia dah pergi, tak ada apa. Tinggal kita boleh doa kat dia lah. Yang tu. Sebagai seorang anak, saya pun banyak buat silap. Nak pula petang-petang PKP ni, doktor ingat. Dia kata tak boleh jumpa.
Dah tak boleh jumpa kan. Hujung ada WhatsApp kan. Iklan kan. Hujung ada media sosial dan sebagainya. Masih lagi lah boleh bercakap dan sebagainya. Sampai kan mak pun tanya, kenapa call ni ada benda nak minta? Dia pun pelik. Kerap sangat pula hubungi sekarang kan. Macam tu. Jadi maksudnya kita katakan bahawa itulah. Orang kata, macam mana pun kita pergi jauh pun, akhirnya yang kita ingat mak ayah juga. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kesimpulan yang boleh kita buat daripada pertemuan kita yang ringkas ini, perbincangan kita yang ringkas ini, ibu bapa ni sebenarnya merupakan anugerah yang istimewa buat setiap insan. Kita ni selalu kata anak-anak lah anugerah yang istimewa. Tapi sebenarnya itu bagi mak ayah. Dan kita kena tahu bahawa mak ayah pernah menganggap kita sebagai satu insan yang sangat istimewa. Dan kita pun semua sedang, kebanyakan daripada kita melalui perkara ini. Kita pun dah start ada anak-anak sendiri. Kita pun dah mula rasa, oh inilah apa mak ayah kita rasa selama ini. Jadi justru itu menjadi kewajipan untuk apa setiap orang anak tu dia jaga kedua ibu bapa dia, cuba sedaya upaya untuk bagi khidmat yang terbaik. At least kalau kita tak jaga mak ayah kita, kadang mak ayah pun tak suka bodoh dengan kita pun, dia ada rumah dia sendiri, dia rasa terkongkong. Tetapi at least telefon dia. Telefon dia, hubungi dia. Kita jangan biarkan dalam keadaan yang lama sangat untuk orang kata untuk kita tak berhubung dengan mak ayah. Kadang-kadang ya, kalau mak ayah tak biasa bagi kasih sayang ni, first kalau kita buat, mungkin dia kata kamu ni buang terbiat je. Tak apalah, buang terbiat pun lebih baik daripada tak buat langsung. Tapi lama-lama dia akan biasa. Carilah kalau kita kata kat mak ayah kita, I love you dad, I love you mama, I love you papa, I love you ibu ayah. Lama-lama lah dia pun akan cakap I love you too. Carilah, buatlah. Kalau nak pernah buat. Sebab saya pernah, kita orang masa kecil-kecil pun tak kerti cakap. Tapi bila start buat, kita akan lihat mak ayah pun akan cakap benda tu. Sebab tu kita kata, macam soal hari ayah, hari ibu, orang bincang panjang berkenaan hukum. Saya tak suka nak bincang pasal hukum. Ada orang lebih pakar. Tapi mak ayah saya jenis yang mana biasa. Mak saya dari kecil memang dia suka cakap. Jadi kita cakaplah juga. Tapi kita tak cakaplah in public. Kita cakap kat dia je sebab apa saja yang mengembirakan hati dia. Selagi mana benda tu masih ada perbincangan yang besar lah. Kalau benda yang memang syirik, dia suruh sembah pahala, tak boleh. Tapi benda yang kata selagi dia mengembirakan hati dia, kita buat lah. Walaupun benda tu kecil saja. Semoga Allah SWT menjadikan kita anak-anak yang soleh. Semoga Allah SWT jadi kita anak soleha. Serta anak-anak sentiasa berbakti kepada kedua orang tua dia. Semampu kita lah. Semampu kita. Dan jangan pernah lupa doakan ibu bapa kita. Sama ada dia masih hidup ataupun dia telah mati. Sebab dia mati pun, kita dengan anak-anak tak terputus hubungan. Masih lagi doa anak yang soleh itu, doa anak yang baik itu. Dan kita kata, aku tak ada benda yang baik buat dah. Tu, yang doa tu baik lah. Yang kita doakan mak ayah tu baik lah. Dalam keadaan kita tengah sibuk tu, aku tak ada satu benda baik aku buat. Ada. Tu, doakan mak ayah tu adalah satu benda yang baik. Mudah-mudahan satu amalan itu ikhlas kerana Allah SWT pun Allah terima. So dari tak ada alasan kita kata aku ni bukan orang soleh, aku tak ada doa. Tu yang kamu buat tadi soleh tu maksudnya baik, yang kamu angkat tangan kepada Allah SWT di saat kamu boleh minta dunia, kamu minta rahmat kepada ibu bapa kamu, itulah satu kebaikan yang sangat-sangat besar sebenarnya. Itu yang kita kena tanamkan dalam diri kita. Doa yang kita doakan ni senyap-senyap tanpa pengetahuan siapa pun, malam-malam kita doa, time kita bangun tahajud kita doa. Antara doa yang kita kata ialah doa kepada mak ayah. Mudah-mudahan malaikat kata apa? Malaikat kata amin. Mudah-mudahan malaikat kata apa untuk kamu juga. Sebab kata Scorpions kan, what you give, you get back. Wallahu a'lam. Apabila Allah meletakkan supaya Allah kata jangan syirikkan, jangan sembah selain benda dia, menunjukkan bahawa perintah itu kita tahu tak boleh tidak dipatuhi. Maknanya perintah itu wajib untuk dipatuhi. Apabila Allah letak, kemudian Allah suruh buat baik kepada ibu bapa, menunjukkan bahawa benda ni very urgent lah. Maksudnya kita kena buat macam kena ambil seperti mana yang kita ambil, iaitu yang tadi tu. Kamu taat pada ibu bapa seolah-olah seperti mana aku suruh kepada kamu, jangan syirikkan aku dengan selain dia. Setakat itu je lah yang saya tahu. Tapi yang sebetul-betul direct ni saya tak tahu kenapa Allah letak dua-dua. Tetapi cumanya tujuan dia supaya kita tahu bahawa kalau kita nak buat jahat mak ayah kan, atau kita tak pedulikan, kita kena tahu perintah ini sama tara dia dengan seolah-olah Allah kata kalau kamu tak buat baik mak ayah, seolah-olah kamu mensyirikkan Allah SWT. Itu dia punya level dia lah. Allah letak supaya Allah nak letak macam tu. Sama macam ada soalan Syed Qutb dia cakap, dia letak dalam tafsir dia, ada orang tanya, bukan orang tanya, dia yang cakap,
kan tengah-tengah cerita pasal keluarga, tengah-tengah cerita pasal perang atau keluarga tak silap. Tiba-tiba Allah cerita pasal solat wusta, Allah cerita pasal solat. Nampak tak ada macam kena-mengena. Tetapi apa yang Syed Qutb rahimahullah taala dia kata sebab didatangkan ayat itu mengikut pandangan dia, Allah nak suruh ambillah orang kata perintah Allah, ambillah perintah Allah SWT tu untuk berlaku adil berlaku ihsan kepada keluarga dan kepada isteri itu ataupun suami itu kepada pasangan itu seperti mana kamu ambil perintah solat tu. Pegang janji itu seperti itu. Itu sekadar itulah, dan saya lihat pada ayat ni pun lebih kurang macam tu. Allah nak letak bahawa kamu taat ibu bapa tu seolah-olah kamu tak mensyirikkan Allah SWT. Kamu kena buat macam tu, level itu. Wallahu a'lam, setakat itu je saya tahu. Ada ayat kalau tak silap saya dalam hadis pun ada suruh taat kepada taat kepada Allah SWT tu ada. Tetapi taat kepada ibu bapa tu ada, tetapi banyak lagi memberi kasih sayang. So Allah tahu nak taat ni bukan benda yang mudah, dan taat tu dia ada level-level dia. Adakah boleh membawa kesyirikan jika tak taat kepada ibu bapa? Tak. Dia tak membawa kepada kesyirikan. Bahkan kalau mak ayah suruh buat benda syirik, kita tak boleh buat. Wajib untuk kita untuk langgar perintah mak ayah tu, sebab tidak ada ketaatan melainkan kepada perkara yang makruf. Cumanya Allah nak tunjuk daripada segi hukum dia tak sama, tapi dari segi sungguh berat dia. Kita kata Allah nak seolah tunjuk kalau kau buat ni seolah-olah macam inilah level dosa yang kau boleh dapat. Tapi kau taklah mensyirikkan Allah, cuma level dosa tu macam tu. Hanya Allah SWT saja yang tahu, atau orang yang lebih pakar dalam bahagian fiqh lah boleh cerita pasal ni. Tetapi apa yang tujuan Allah letak ialah supaya kita beringat, macam ni lah aku punya nak cakap, kalau kau buat macam ni lah dosa kau. Walaupun kita buat kepada orang kafir sekalipun, mak ayah kita kafir sekalipun, kalau kita berlaku kasar kepada dia, kita boleh dapat dosa yang sangat besar. Sedangkan dia tu pun memang dah orang kafir pun sama juga. Cuma level ketaatan tu yang tu kena tanya ahli fiqh lah. Bukan semua benda kita kena taat mak ayah. Ada mak ayah ni kadang-kadang dia tak bagi kita, dia suruh kita buat benda ni, buat tu, dia suruh kena belajar benda ni misalnya. Kita tak berhenti nak belajar benda tu. Itu kita kena bincang baik-baik dengan dia lah. Bincang baik-baik. Explain kat dia kenapa kita tak nak buat dan sebagainya. Kita kena lihat. Dan kalau sebenarnya kalau sini ada seorang ustaz ni, dia kata bab mana sebenarnya kita nak taat kat mak ayah. Ini soal taat. Kalau kasih sayang, rahmat, memang kena bagilah. Tak ada kompromi. Tapi taat kalau benda tu, perkara itu mendatangkan manfaat tu mak ayah, misalnya dia betul perlukan benda tu, setakat dia kata kamu tak boleh makan Maggi lah, aku tak suka macam tu, yang tu makan senyap-senyap lah kat belakang, tak cerita kat dia. Tapi kalau dia kata aku sekarang ni perlukan kau sangat-sangat ni, tak ada orang nak bawa aku nak cucuk vaksin ni misalnya, baliklah. Sebab itu kita dia perlukan kita. Bab tu kita kena taat. Bab pasal diri kita ni, kita lebih tahu apa yang baik untuk diri kita. Tetapi kalau nak berselisih boleh, tapi berselisih dengan yang baik. Kalau nak ikut lagi bagus lah. Mak suruh jadi doktor, kita jadi doktor. Tu perfect sugar lah, insyaAllah. Orang kahwin dengan ni, kita kahwin dengan orang ni, kita ikut dia. Okey, tak ada hal. Kalau kita macam orang zaman dulu kan, kahwin dengan pilihan mak ayah, bahagia sampai habis pun. Bila zaman sekarang rasanya susah lah sikit perkara tersebut. Wallahu a'lam. Ada satu soalan lagi Ustaz yang daripada Nurul Amin. Apa antara doa-doa untuk ibu bapa yang telah tiada? If kita doa bahasa Melayu boleh je ke Ustaz? Soalan ni. Boleh, doa dalam bahasa Melayu pun boleh, doa dalam bahasa apa pun boleh, tak ada masalah. Tapi antara doa ni kita boleh baca. Doa ni boleh baca. Sebab doa ni rahmat ni luas. So orang dah mati pun dia boleh dapat doa ni, tak ada masalah. Seperti mana dia, sebab rahmat dan lebih lagi bila dalam alam barzah tu lebih lagi lah mak ayah perlukan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, sebab dia dalam keadaan kubur, kita tahu ada siksa kubur dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah rahmati dia. Dan doa dia memang cantik sangat. Dia untuk yang mak ayah masih hidup dan mak ayah masih dan tak ada pun. Dan lain-lain doa kita boleh tambah sendiri, tak ada masalah. Bahasa apa pun kita. Allah faham semua bahasa, tak ada masalah. Saya difahami juga daripada ceramah yang ada ceramah ketika zaman Nabi Isa ataupun sebelum tu kaum Yahudi yang disebut situ, mereka sangat tidak menghormati ibu bapa. Allah alam, apa Ustaz pernah dengar ke? Jadi because of keadaan macam tu, maknanya manusia ni mungkin bagi kita sekarang, especially di Malaysia, orang Melayu, mungkin kita
adalah level of ingat ibu bapa tu masih tinggi lah, alhamdulillah. Tapi mungkin satu kaum yang mungkin kita tak biasa, tapi satu kaum ni memang ibu bapa ni langsung tak kena respect langsung. Jadi kalau kita tidak berpegang pada ayat Quran ni, kemungkinan satu hari juga society tu akan ibu bapa tu sebagai satu benda yang beban, tak guna, tak boleh pakai, ataupun satu obsolete punya masyarakat yang obsolete. Macam mana Ustaz? Dari segi hadis Nabi ke apa pernah ke Ustaz dengar olahan yang sedemikian? Maknanya masyarakat kalau tidak diberi petunjuk ni akan menuju ke arah tu. Sebab kalau kita lihat ayat-ayat yang berkenaan Isra' ni sebenarnya dia berkaitan dengan nak bina masyarakat kan, nak bina masyarakat, dan antara bina masyarakat itulah melahirkan apa itu keluarga yang elok lah, keluarga yang baik. Jadi bila kita lihat macam ni, kita lihat daripada circle mak ayah yang ini. Jadi manusia tu dari satu generasi kepada generasi. Generasi mak ayah kalau katalah first generasi teruk. Sebab tu Allah tak nak keburukan tu berterusan. So kita kena stopkan daripada generasi yang kedua. So generasi kedua kena belajar memaafkan. Generasi kedua kena belajar memaafkan supaya the society become better lah. Generasi kedua, daripada generasi kedua dah start, dia pun boleh jaga anak dia. Dia belajar daripada kesalahan mak ayah dia. Dia belajar anak dia bagi perhatian, di samping material dan pendidikan, dia bagi. So Allah nak stopkan benda ni. Sebab Allah tahu orang-orang zaman Arab Jahiliyah ni pun banyak macam-macam cerita kan. Dia jual anak dia. Kan kadang-kadang kan ada yang dia jual anak dia, ataupun dia minta maaf cakap kan, ada yang melacurkan anak pun zaman Arab Jahiliyah ni. Jadi benda ni Allah nak put it to stop. Supaya kalau nak create satu society yang hebat kat Madinah, dia memula daripada keluarga. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah tu banyak sekali cerita pasal keluarga, cerai berai dan sebagainya. Sebab Allah nak tunjuk mesti bermula daripada small society ni dulu. Kalau bab ni tak settle, dia akan merosakkan, dia akan melahirkan generasi yang teruk di depannya. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz. So itu saja daripada kami, Coach Alan Asria. Sehingga kita berjumpa lagi di minggu depan, kita akhiri dengan surah Tasbih Kifarah dan surah Wal Asr. Subhanallah.